Hai, Assalamualaikum. Okey, kita berjumpa lagi dalam video sains PDPR bersama dengan saya, Cikgu Fazira. Okey, untuk pelajar tingkatan 5, yang mana masuk kelas secara konsisten mungkin dah tahu, kita dah habis dah cover semua topik-topik daripada buku teks tingkatan 5. Okey, so minggu ni sebenarnya daripada minggu lepas lagi, hari Khamis, kita akan gunakan modul teknik menjawab. So, the first modul cikgu akan gunakan adalah modul teknik menjawab kertas 2. Okay. So, fokus kita yang modul siri 1 ni adalah bahagian A. Okay. So, kertas 2, untuk makluman kamu, kita ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A meliputi 5 soalan yang tanya kamu, yang uji pelajar tentang kemahiran proses sains. Okey, kamu tahu kemahiran proses sains, pemboleh ubah, hipotesis, inference, pemerhatian, definisi secara operasi dan pelbagai lagi. Okey, so untuk video hari ini, cikgu akan ajak kamu, cikgu akan memorize balik pengetahuan kamu. Sebenarnya kamu dah belajar daripada sekolah rendah lagi, macam mana nak mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, bila dapat soalan, first kali kamu kena tahu macam mana nak kenal pasti pemboleh ubah. Ada 3 jenis pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimalarkan, dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey? Ingat lagi kan? Semua tu dah belajar masa kita buat eksperimen sains. Okey, kamu belajar sains bukan tingkatan 5 saja, kamu dah belajar daripada sekolah rendah lagi. Jadi cikgu rasa kamu dah pernah dengar dan pernah tahu, memang dah menguasai apa itu pemboleh ubah. Tapi ni sebagai ulang kaji sajalah. Okey. Pemboleh ubah dimalarkan, dimanipulasi dan bergerak balas. Macam mana kita nak kenal pasti? Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak bezakan ketiga-tiga pemboleh ubah ni? Okey, kalau pemboleh ubah dimalarkan, dia adalah pemboleh ubah yang kalau dia bagi gambar rajah ke, bahan eksperimen ke, dia yang sama tetap daripada awal eksperimen sampailah akhir eksperimen. Okey. Dimanipulasikan, apa yang berbeza. Maksud contohnya bahan. Kita gunakan bahan A, bahan B. Jadi jenis bahan adalah benda yang berbeza. So itu adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey. Kita boleh kenal pasti dalam gambar rajah juga. Tengok apa yang berbeza, tapi syarat dia eksperimen tak buat lagi. Itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Dan yang ketiga, pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas ni kita tengok keputusan eksperimen. Okey? Tapi pemboleh ubah bergerak balas, cikgu nak maklumkan pada kamu, ada 2 jenis. Sama ada pemboleh ubah tersirat ataupun pemboleh ubah tersurat. Kalau yang tersurat tu, pemboleh ubah kita boleh lihat benda yang nampak. Tapi kalau kata pemboleh ubah yang tersirat adalah benda yang tidak boleh nampak. Okey, nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut lah. Okey, ini contohnya. Kalau pemboleh ubah tersurat, keadaan mentol, kita boleh tengok mentol ataupun lampu tu menyala ke tak menyala. Tapi kalau pemboleh ubah tersiratnya, kalau lampu tu menyala maksudnya ada apa? Ada elektrik. Jadi dia punya pemboleh ubah tersiratnya adalah kekondaksian elektrik. Okey. Yang kedua, kalau kita buat eksperimen, yang tersuratnya, yang kita nampaknya, kita boleh tengok bilangan gelembung gas duk naik dalam tabung uji. Tapi, kalau gelembung gas tu menunjukkan kereaktifan logam. Tengok depend pada eksperimen lah. Okey. Seterusnya, macam mana kita nak tulis pemboleh ubah? Apakah kaedah yang betul untuk menulis pemboleh ubah? Okey. Kamu bila nampak sesuatu bahan, kamu tak boleh tulis bahan tu saja. Contoh logam, yeast, bubur nutrien. Tak boleh tulis bubur nutrien sahaja sebagai pemboleh ubah. Yeast sahaja sebagai pemboleh ubah. Ataupun logam sahaja sebagai pemboleh ubah. Tapi mesti disertai dengan parameter. Setiap pemboleh ubah tu depan dia kena ada parameter, kecuali inersia, momentum dan tekanan. Yang ni kita tak ada pemboleh ubah. Kalau tu kita terus tulis inersia, terus tulis momentum. Tak perlu tulis parameter di depan dia.
Okey. Dan perlu kamu ingat jenis radas. Kalau kamu tengok kat situ, pemboleh ubah yang dimalarkan tetapkan sama kan. Kamu tulis jenis bikar, salah. Okey, sebab jenis radas tidak dikira sebagai pemboleh ubah. Termometer, jam rendik, itu bukan pemboleh ubah. Alright. So ingat, dalam exam nanti jangan tulis radas sebagai pemboleh ubah. Salah. Okey, kamu kata radas kita guna sama daripada sebelum eksperimen sampailah habis eksperimen. Betul, memang kita guna radas yang sama. Tapi radas tidak dianggap sebagai pemboleh ubah sebab radas tidak boleh dinilai, tidak boleh diukur. Okey, radas mestilah sesuatu yang boleh dinilai ataupun boleh diukur. Okey, kita tengok contoh-contoh pemboleh ubah dari mengikut kategori pepejal, cecair dan gas. Okey, kalau bahan dia logam. Logam biasanya kita letak jisim kalau kita pakai berat yang berbeza. Jisim. Kita tengoklah keadaan dia. Wire, ketebalan wire. Rod, panjang rod. Kita tambah parameter panjang. Depend kepada eksperimen. So, kamu tengoklah. Paku, kalau kita pakai paku besi dengan paku keluli, jenis paku. Garam. Kalau kita masukkan garam, kehadiran Kehadiran yeast. Okey, kalau kata kita pakai berat yang berbeza, berat bahan. Okey. Parameter kena letak di depan bahan. Itu untuk pepejal. Okey. Kalau untuk cecair pula. Cecair contohnya larutan kolto, asid hidroklorik. Itu adalah bahan. Kita letakkan parameter isi padu di depan dia. Biasanya cecair dia gunakan sama ada isi padu ataupun kepekatan. Contoh ni kepekatan. Okey, kepekatan isi padu. Gas, isi padu hidrogen, isi padu oksigen, isi padu karbon dioksida. Okey, kamu nampak kan dia banyaknya guna isi padu. Tapi kalau kata eksperimen tu, kita uji ni cecair, kita nampak ada gelembung-gelembung gas naik. Boleh jadi dia punya parameter bilangan gelembung gas. Okey. Next. Pemboleh ubah ni, kalau dapat soalan, kamu boleh kenal pasti melalui 4 kaedah. 4 kaedah. Okey. Yang pertama, dia bagi soalan bagi jadual. Yang kedua, soalan bagi rajah. Yang ketiga, kalau dia tak bagi jadual, dia tak bagi rajah, kita boleh kenal pasti melalui penyataan soalan ataupun tajuk soalan. Yang keempat, dia akan bagi graf. Kita boleh kenal pasti pemboleh ubah tu daripada graf. Dapat soalan, jangan terus jawab. Overconfident. Confident sangat pun tak perlu. Okey. Keluarkan dulu, tulis dulu apa itu PM, apa itu PG, apa itu PR. Kamu tahu kan PM itu pemboleh ubah dimanipulasikan, PG itu pemboleh ubah bergerak balas, PR itu pemboleh ubah yang dimalarkan. Saya ikut belajar sebab kalau masa saya mengajar kat sekolah lama dulu, saya gunakan RV, MV sebabnya dah biasa dengan manipulated variable. Tapi di sini bila main SMK kepala batas, kebanyakan pelajar ikut ilmu daripada sekolah rendah gunakan PM, PG, PR. PM pemboleh ubah bergerak balas. PM pemboleh ubah dimanipulasikan, PG pemboleh ubah bergerak balas dan PR pemboleh ubah dimalarkan. Okey. So kita tengok. Kalau soalan bagi jadual senang saja. Dia bagi jadual sebelah kiri, sebelah kanan. Okey, sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kiri ni adalah PM, sebelah kanan ni adalah PG. Kamu ambil tajuk jadual tu terus masuk ke dalam jawapan. Okey. Tapi bila dapat soalan jangan terus tulis dulu. Labelkan dulu. Kita tengok jadual, kita labelkan. Okey. Sebelah kiri ni PM. Sebelah kiri ni PM, sebelah kanan ni PG. Tulis macam ni je dekat atas soalan. Lepas tu, senanglah sebab kenapa kita perlu kenal pasti pemboleh ubah? Sebab pemboleh ubah ni nanti kalau soalan minta tulis hipotesis, kena tahu pemboleh ubah juga. Minta tulis definisi secara operasi, kena tahu PMPG juga. So, first kali, keluarkan pemboleh ubah dulu. Kenal pasti pemboleh ubah dulu. So, kat sini pemboleh ubah dimanipulasikan PM. PM adalah jenis logam.
Senang je kan? Cikgu tak fikir pun. Tak perlu baca pun. Cikgu dah pernah habaq dah. Terutamanya kepada pelajar 5 Pearl. Untuk lulus sains, kamu tak suka baca, tak ada masalah. Yang penting kamu kuasai kemahiran proses sains. Teknik ni, bahagian A ni. So yang ni tolonglah dengar berkali-kali. Buat latih to be. InsyaAllah kamu akan lulus SPM Sains tanpa ragu-ragu. Tapi kalau kamu nak dapatkan result yang lebih baik, yang tu kena baca lah. Kalau tak mau result yang lebih baik, nak lulus saja, ini pun dah memadai. Okey. PG sebelah kanan, tulislah masa diambil untuk tindak balas yang lengkap. Tulis bagi penuh lah cikgu sebab ruangan kecil. Guna pen sana. Okey, seterusnya. Kita tengok jenis soalan kalau dia bagi jadual kiri kanan, sebelah kiri PM, sebelah kanan PG. Bagaimana pula kalau dia bagi jadual atas bawah? Okey, tajuk daya yang bertindak pada ombor besar atas, daya yang bertindak pada ombor kecil di bawah. Okey, kalau dia bagi macam ni, jadual macam ni atas bawah, yang atas tu adalah PM, yang bawah tu adalah PG. Okey. Ni, PM, PG. So kita ambil sajalah tajuk dia. Kat sini PM, tajuk dia kita tulis kat sini. Okey, daya yang bertindak pada ombor besar. Daya yang bertindak pada ombor besar. Okey. PG pula kita ambil lah yang bawah tu. Ambil tajuk saja, tak perlu fikir panjang-panjang dah. Ambil tajuk tu terus tulis pada ruangan jawapan. Okey, faham berkenaan dengan jadual. Jadual ada dua jenis, kamu tengok kiri ke kanan ataupun atas ke bawah. Okey. Kalau rajah pula senang saja. Kita tengok balik tadi muka surat 1. Dia cakap apa? Kalau dimalarkan bendanya sama, tetap di awal sampai akhir eksperimen. Kalau PM, okey, PM kita tengok apa yang berbeza di dalam rajah. Tapi yang berbeza tu sebelum eksperimen dijalankan. Okey, kalau PG pula kita tengok keputusan eksperimen. Okey, apa yang kita boleh lihat pada keputusan eksperimen. So kita tengok di sini apa yang berbeza. PM apa yang berbeza? Sebelah kiri dia pakai paku keluli, sebelah kanan dia pakai paku besi. Okey, kita tengok aras air sama. Okey, aras air garam sama. Jadi kat sini kita boleh ambil dah isi padu air garam. Parameter dia isi padu sebab cacair air garam bahan dia. Okey, itu PR. Ni kita dah boleh ambil dah ni PR. Ni sebab ni apa ni? Tak sama kan? Sebelum kita buat eksperimen, yang ni selepas kita buat eksperimen kita boleh tengok. Okey, yang ini adalah PM. Okey, yang ni selepas 2 hari kita tengok. Saya besarkan sikit. Paku tu tetap sama warna dia. Sebelum warna macam tu, okey, sebelum warna macam ni, selepas warna jernih juga. Macam paku besi pula, sebelum warna putih, selepas warna hitam. Maksudnya ada perubahan warna. So ini adalah PG. Okey. Okey, jadi PM kita dia pakai paku keluli, dia pakai paku besi. Maksudnya parameter dia adalah jenis. Okey, jenis. Sebab dia pakai jenis lain-lain. Jenis paku. Bergerak balas. Bergerak balas, apa yang kita nampak kat sini? Pemerhatian kita. Warna paku tu berubahkan. Jadi, keadaan paku sebab warna dia berubah. Keadaan lah. Keadaan paku. Sebelum apa keadaan dia, selepas apa keadaan dia. Itu keadaan. Dimalarkan air garam, isi padu air garam. Okey. Next. Raja dah faham?
Yang keempat, kita tengok yang keempat. Tadi maksudnya kaedah yang ketiga lah. Kaedah pertama tadi jadual. Kaedah kedua ni gambar rajah. Kaedah ketiga dia bagi penyataan soalan. Daripada penyataan soalan ni pun kamu boleh keluarkan ataupun kenal pasti PM, PG dan PR. Okey, seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji. Okey, jumpa saja perkataan untuk mengkaji. Untuk mengkaji, kamu akan dapat PM dan PG selepas tu. Tapi dia tak ikut susunan lah. Mungkin my PM dulu, my PG dulu. Mungkin PG dulu, my PM dulu. Jadi, kamu garis saja dulu. Okey, macam kat sini dia gariskan kesan kehadiran nutrien ke atas pertumbuhan anak benih. Okey. Raja menunjukkan keputusan diperolehi selama 5 hari. 5 hari kita tahu dah lah yang ini adalah PR sebab dua-dua jenis anak benih kita uji selama 5 hari. Okey, kalau kamu tengok kat sini kehadiran nutrien, pertumbuhan anak benih, mana yang selepas, mana yang keputusan eksperimen? Kita nak uji tu, kita nak tengok apa? Mestilah kita nak tengok pertumbuhan anak benih. So ini adalah PG, ini adalah PM. Okey, dah kenal pasti? Masukkan saja. Kehadiran nutrien PM, PG pertumbuhan anak benih jagung dan PR 5 hari. Jangan tulis 5 hari. Kalau 5 hari tu maksudnya tempoh. Okey, ataupun masa. Alright? Okey, dan kaedah yang keempat, dia akan beri graf. Bila dia bagi graf, kita boleh keluarkan pemboleh ubah PM, PG ni daripada graf ni. Okey. Bukan PB, PG. Okey, senang saja kalau graf. Ada paksi menegak, ada paksi melintang kan kalau graf ni. Paksi melintang adalah PM, paksi menegak adalah PG. Kalau kita tengok kat sini, dia bagi PM umur. Maka tulislah umur. So, umur. PG kita paksi menegak. Kadar pertumbuhan. Maka tulislah kadar pertumbuhan. Senang saja. Itu kalau dia bagi graf. Satu line sahaja. Tapi macam mana pula kalau dia bagi dua line macam ni? Okey, kalau dia bagi dua line macam ni, line ni adalah PM sebab dia tak sama kan. Kalau dia bagi satu saja, dia ni kat sini yang umur yang kita bezakan. Yang ini logam X, logam Y. Ni yang tak sama. So, ni adalah PM, masa adalah PR, paksi menegak kekal PG. Okey. Jadi, paksi menegaknya adalah isi padu gas PG. Okey, PG adalah isi padu gas. PM kita tengok di sini pakai logam X, pakai logam Y. Jenis logam. Okey. Dan PR masa yang diambil. Masa. Okey. Okey, cikgu kena tulis tak unit? Ni kan ada unit ni, unit nak kena tulis tak? Tak payah tulis. Kalau tulis tak apa tak cikgu? Tak apa, tak ada masalah. Tak tambah markah, tak kurang markah. Jadi better lah tak payah tulis kan? Sebab bukan kalau kita tulis pun markah tak bertambah, kalau kita tulis pun markah tak berkurang. So tak payah tulislah, senang. Tapi kalau kamu nak tulis pun tak ada masalah, tak menjadi kesalahan. Okey, itu sahaja penerangan cikgu untuk topik hipotesis, kemahiran proses sains yang pertama. Pertama sekali dapat soalan yang ini kena keluarkan dulu. Okey, sebab tu yang ini yang cikgu terangkan pertama sekali. Okey, so teruskan buat soalan yang cikgu share dah tu dekat Google Form. Kamu tulis jawapan atas kertas ataupun dalam buku nota, screenshot ataupun snap gambar, lepas tu send melalui link yang cikgu berikan tu. Okey, itu saja. Jumpa lagi dalam next class.